لا تهدنا المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Okay, Mira. So, sekolah tadi okay. Okey, Baba. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Faiz dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Alan Teo Sun Hui. Pada hari ini saya akan membincangkan faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya di Malaysia. Kemalangan jalan raya pada masa ini semakin hari semakin terjadi. Menurut berita Sinar Harian, sejumlah 9,816 kes telah dilaporkan berlaku di seluruh negara sempena musim perayaan Aidilfitri pada tahun ini, kata Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Razauddin Huzain. Untuk pengetahuan semua, OP merupakan operasi keselamatan jalan raya yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya di Malaysia semasa musim perayaan. Menurut data yang dikaji oleh Institusi Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau singkatannya MIROS, kadar kes kemalangan jalan raya di Malaysia telah meningkat secara drastik dari tahun 2010 yang mencatatkan kes sebanyak 414,000 dan 421 kes sehingga ke tahun 2019 yang mencatatkan sejumlah 567,000 dan 516 kes. Oleh itu, keadaan sedemikian sudah pasti akan menghuru-harakan kesejahteraan masyarakat. Jadi, apakah faktor berlakunya kemalangan jalan raya? Sikap pemandu yang tidak hemah ketika di jalan raya merupakan faktor yang saya rasa merupakan faktor utama yang mendorong berlakunya kemalangan di jalan raya. Memang tidak dinafikan ada segelintir pemandu mereka memandang rendah terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Disebabkan sikap sedemikianlah, ada segelintir pemandu tidak mematuhi had laju sehingga menyebabkan mereka gagal untuk mengawal brek ketika ingin belok ke simpang lalu menyebabkan kemalangan jalan raya. Hal ini secara tidak langsung akan mengancam keselamatan orang lain selain daripada kita diri sendiri. Bukan itu sahaja, ada juga pemandu yang memotong kenderaan sesuka hati dengan alasan mengejar masa. Selain daripada itu pula, ada segelintir pemandu tidak menyalakan lampu isyarat ketika ingin belok ke kiri maupun ke kanan. Untuk pengetahuan, bahasa isyarat adalah merupakan bahasa yang kita guna untuk berkomunikasi dengan pemandu yang lain semasa di jalan raya tanpa perlu kita tuturkan. Jadi, apabila pemandu gagal untuk memberikan isyarat yang menunjukkan bahawa dia ingin belok ke kiri maupun ke kanan, pada masa yang sama, kereta di belakang akan mengekalkan kelajuannya dan akhirnya kereta akan saling berlanggar dan boom, kemalangan berlaku. Seterusnya, faktor memandu dalam keadaan mengantuk maupun mabuk. Pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk akan ditahan oleh pihak berkuasa dan diperiksa jumlah kandungan alkohol dalam badan. Untuk pengetahuan, pemeriksaan alkohol dalam badan boleh dilakukan dengan 3 cara dan ini dinyatakan dalam Seksyen 45G Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu yang pertama, 35 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas. Yang kedua, 80 mikrogram alkohol dalam bentuk 100 ml darah. Yang ketiga,
107 mikrogram alkohol dalam 100 ml air kencing. Apabila pemandu dibawa pengaruh alkohol, mereka akan tidak sedar akan perkara yang mereka lakukan. Dalam kata lain, akal fikiran mereka tidak berada pada tahap yang normal. Situasi ini akan menyebabkan pemandu tidak boleh memandu dengan cara yang betul dan akan menyebabkan mereka hilang kawalan semasa memandu. Hilang kawalan pemandu telah menyebabkan pemandu dalam keadaan yang bahaya ketika memandu di jalan raya sehingga melanggar kereta yang lain ataupun lebih serius melanggar gerai yang berada di bahu jalan. Oleh hal yang demikian, kecuaian pemandu akan mengakibatkan mereka disabitkan kesalahan kerana mencederakan orang awam ataupun kerosakan harta. Berikut merupakan jumlah kemalangan yang diakibat oleh pemandu yang mabuk dan jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya yang berada di Malaysia dari tahun 2010 sehingga tahun 2018. Jumlah kemalangan yang diakibat oleh pemandu yang mabuk telah menunjukkan perubahan yang drastik dan keadaan ini dapat dilihat pada tahun 2016 yang mencatatkan kes tertinggi iaitu seramai 467 kes daripada jumlah keseluruhan yang mencatatkan 521,466 kes pada tahun tersebut. Ma, Pa, I hope I've made you proud. Di samping itu, faktor yang ketiga ialah pemandu lalai berbual-bual dengan rakan sebelah dan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Untuk pengetahuan, fokus terhadap jalan raya merupakan aspek yang paling penting untuk memastikan pengguna jalan raya selamat di jalan raya. Memang tidak dinafikan bahawa kita boleh melakukan banyak perkara dalam satu masa dengan izinnya multitasking. Tapi keadaan ini menjadi tidak terkesan apabila fokus kita hilang arah tuju. Lebih-lebih lagi apabila kita beremosi. Boleh dalam keadaan yang lebih gembira, boleh juga dalam keadaan yang lebih sedih maupun dalam keadaan yang lebih marah. Oleh itu, keadaan sedemikian akan mengganggu konsentrasi kita ketika memandu. Secara tidak langsungnya, sikap lalai ini akan mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya ataupun lebih serius akan mengaut nyawa manusia. Dan nyawa manusia ini bukan sahaja terdiri pada kita diri sendiri, malah nyawa manusia orang lain juga. Berkata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kesimpulannya, kemalangan jalan raya berlaku kebanyakan adalah disebabkan oleh sikap pemandu itu sendiri. Oleh itu, diharapkan setiap pemandu sedar akan tanggungjawab diri masing-masing semasa memandu di jalan raya agar keselamatan diri sendiri serta orang sekeliling juga termasuk dengan ahli keluarga sendiri terjamin. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.